القول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini. Kita teruskan lagi bacaan kita kitab tafsir Safwatul Tafasir ini. Moga-moga kita mendapat kebaikan di dalam hidup kita ini, insya-Allah. Pada minggu yang lalu, tuan-tuan sekalian, kita membicarakan penjelasan beberapa kalimat yang telah dipilih oleh pengarang ini. Di antara yang terakhir yang kita telah nyatakan pada minggu yang lalu ialah perkataan Ramadan. Ramadan itu daripada perkataan minar ramad, ar-ramadu, minar ramadi, dia Ramadan, ar-ramad, ra mim ba, minar ramad wa huwa syiddatul harri, sangat panas. Syiddah sangat, al-har panas. War-ramda, perkataan ar-ramda'u syiddatul harri syamsi, bersangatan panas matahari. Wa summiya Ramadan li'annahu yarmududz dzunub. Wa summiya Ramadan, dinamakan Ramadan sebab apa? Li'anna Ramadan yarmududz dzunub, memanaskan dosa. Maknanya dia bakar dosa, dia hilang dosa. Ayyuharrikuha, iaitu dia membakarnya, yakni yuharriku adz-dzunuba, dia membakar dosa. Jadi itu jugalah di antara kehendak ni, kehendak puasa tu, baik Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa kita. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah kepada perkataan yang baru pada malam ini, itu ar-rafath. Ar-rafathu ini asalnya maknanya al-jima', iaitu jima'. Wa dawa'ihi, dan pendorong-pendorongnya. Ataupun penyebab-penyebabnya. Wa asluhu qawlu al-fuhsh. Asal maknanya ialah ar-rafath. Ar-rafath dalam ayat ini maknanya al-jima' wa dawa'ihi, jima' dan juga pendorong-pendorongnya. Asal makna ar-rafath ini wa asluhu qaulul fuhshi. Asal ar-rafath itu adalah kata-kata yang kesat, kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengarut, kata-kata yang lucuh. Itu makna perkataan ar-rafath. Sebab itulah orang yang mengerjakan haji, tuan-tuan sekalian,
Di antara larangan yang dinyatakan dengan jelas ni, maknanya dia tak boleh rafath. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. Jangan rafath. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang lara, kata-kata yang kotor, keji, lucuh semasa mengerjakan haji. Summa kunniya bihi 'anil jima'. Kemudian perkataan ar-rafath tadi, hak makna asalnya itu kata-kata yang kotor, mengarut, lucuh, keji, kesat dan sebagainya itu. Summa kunniya bihi 'anil jima'i. Kemudian dikinayahkan dengan ar-rafath itu bagi maksud al-jima'. Qala asy-sya'iru. Jadi berkait dengan perkara ini ada seorang penyair, dia buat bait syair dia tu. Wa yuraina, iaitu mereka, yakni mereka perempuan itu dilihat. Wa yuraina, nun itu nun niswah yang menunjukkan perempuan. Mereka ini dilihat min unsil hadisi, dari lembutnya. Unsi itu maknanya lembut, daripada manjanya, lembutnya ataupun manjanya al-hadis, percakapannya. Zawaniya, semacam perempuan yang tidak baik, dan kata-kata yang manis, lembut, manja, seolah menggoda lah. Jadi zawaniyah, dan mereka ini dilihat sebagai perempuan-perempuan yang tidak baik. Zawaniyah, macam berzina lah, seolah-olah macam perempuan zina, ataupun boleh katakan perempuan jalanan, zawaniyah. Wabihinna, pada mereka, iaitu ada pada mereka ini. Wabihinna, ada pada mereka ini sikap an rafathir rijali nifarun. Sikap apa? Sikap dari perkataan lucuh, keji, buruk ar-rijal, orang lelaki, nifarun, mereka itu lari. Nampak dari segi percakapan dia lembut, manja, menggoda, macam perempuan jalanan. Tapi kalau orang lelaki cuba bercakap yang kotor-kotor dengan dia, dia lari. Gitu. Di sini nak menunjukkan perkataan ar-rafath itu, makna asalnya ar-rafath. Wa bihinna, pada mereka ini, pada perempuan-perempuan itu ada sikap yang baiklah. Apa sikap dia? Kalau orang lelaki ni cakap kotor-kotor, yang mengarut-mengarut, lucuh, dia lari. Sebab lah ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang benda ni jabak pun jadi. Dia berjabak pun jadi, cakap yang bahasa mudah ni sekarang ni, cakap makna double meaning, orang kata tak. Jadi perempuan-perempuan yang baik ni, dia dengar lelaki cakap itu, dia lari. Ada sikap yang baik itu, kena lari. Walaupun rakan sepejabat dia ni, jabat ni dah temu sama 20 tahun dah temu dah. Jabat kan dah pindah-pindah duduk situ 20 tahun dah. 8 jam sehari contohnya, lebih kurang dah. Mungkinlah tuan-tuan sekalian, masa tu perempuan tu dengan orang lelaki dia pejabat tu lebih lama berbanding dia dengan suami dia di rumah. Mungkin tak, dari segi tempoh masa sehari-hari itu. Kalau cikgu mungkin tak sangat, cikgu dia masa dia banyak dengan anak murid. Duduk jabat sekejap je kot, duduk sibuk-sibuk menanda kertas, buku dan sebagainya. Tapi kalau orang duduk pejabat ni,
jabat lain tak? Kerani sama kerani duduk situ berapa jam. Jadi duduk sembang tak? Lama-lama jadi tersangat biasa. Inilah tuan-tuan sekalian, lama-lama jadi masalah juga pada zaman sekarang ini. Bila berlaku perhubungan pendedahan ni menjadi masalah, tuan-tuan sekalian. Kemudiannya tuan-tuan sekalian, kita balik pada perkataan takhtanuna. Mereka ini kamu khianat. Takhtanuna khianat. Qala fil lisan khanahu, berkata pada al-lisan, maknanya nama kitab ni. Khanahu, mengkhianatinya. Wakhtanahu, mengkhianati, memperdaya, itu khanahu. Wakhtanahu, lebih kuranglah maknanya. Cuma kalau ikut kaedah bahasa Arab ni, kalau perkataan tu bertambah, maknanya dia dari segi makna itu ada penambahan. Gitu. Rekah ceritanya dah. Khana wakhtanahu, maknanya lebih kurang dia. Tapi bila ada penambahan itu, rekah ceritanya dari segi makna pun ada bertambah dia. Khanahu, mengkhianati ni, wakhtanahu. Wal makhanah, masdar. Makhanah itu masdar dia, khianat lah. Masdarun minal khiyanah, masdar daripada perkataan al-khiyanah. Khiyanah bahasa Melayu. Bahasa kita khianat, khianat. Bahasa Terengganu lagi khianat ni. Khianat ni. Khianat tu mungkin ada maksud munuh tak? Munuh, buat punuh. Kalau khianat ni macam buat punuh. Bahasa Terengganu ada makna tu. Ada macam memusnahkan. Khianat ni. Memusnahkan, buat punuh. Khianat di dalam bahasa Arab ni diddul amanah. Ia adalah lawan kepada amanah. Khianat lawan dia al-amanah. Payah nak cari zaman ni tuan-tuan sekalian. Payah dah nak cari amanah ni, payah. Tak jumpa dah. Payah sangat. Learning berlaku atas dunia ni tuan-tuan sekalian, kerosakan ni sebab ni nombor satu ni, khianat ni. Khianat. Learning 2-3 minggu ni pun macam-macam cerita. Duit awam ni tak ke mana dah. Wallahu a'lam lah. Tapi pada asasnya, pada akhir-akhir zaman ni, maknanya amanah ni hilang dah. Amanah banyak yang hilang. Duit-duit awam sepatutnya dijaga dengan begitu teliti. Sebab duit awam, duit orang ramai, duit kerajaan maknanya duit orang ramai. Pentadbir, pemerintah semua ni adalah pemegang amanah. Duit kita sendiri tuan-tuan sekalian, memang dah kita disuruh belanja dengan baik duit kita, tapi longgarlah sikit berbanding dengan duit orang. Duit kita pun kena belanja molek dah, kena belanja tempat comel dah. Mungkinlah berlaku pembaziran sikit sebanyak. Tapi kalau kita pegang duit orang, kemungkinan berlaku khianat tu ada. Kalau duit kita sendiri tak ada berlaku khianat. Duit kita mungkinlah ada kekurangan di sana sini dari segi perbelanjaan, tapi duit orang jangan berlaku khianat. Sebab situ ada amanah. Ini masalah yang sangat besar dalam masyarakat kita tuan-tuan sekalian. Duit orang
bahaya, kena jaga betul-betul. Takut dengan duit orang ni, tak boleh ambil. Dan ni kalau dah takut dengan duit awam ni, bahaya tuan-tuan sekalian. Berani dengan mempermainkan duit orang ramai ni suatu yang sangat bahaya lah. Sebab itulah kualiti orang yang kena ambil untuk jaga duit dia orang awam ni adalah kualiti ia mesti amanah. Mesti amanah. Takut dengan duit orang. Berhati-hati benar dalam membuat keputusan. Kita tahu apa yang terjadi pada, kalau tengok dulu ni, isu nafas, dan juga isu khazanah, PMB membuat pelaporan dan sebagainya. Orang-orang yang menjaga amanah duit rakyat ni, dia kena, kualiti dia sangat tinggi lah sebenarnya, bukan orang sembarangan. Kualiti dia lebih mesti cari yang terbaik di kalangan yang terbaik, nak pegang duit orang ramai. Bukan cari kroni, cari untuk kepentingan politik. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Kena berhati-hati betul lah. Moga-moga kita harap tidak adalah berlaku khianat. Untuk kes-kes yang berlaku tu, kita harap agak tak ada lah. Wasu'ila ba'duhum 'anis sayfi. Wasu'ila ba'duhum 'anis sayfi, dan ditanya sebahagian daripada mereka mengenai as-sayf, mengenai pedang. Ya. Akhuka, faqala akhuka. Kita tanya pasal pedang. Ni nak cerita pasal makna khianat ni. Pedang tu akhuka, saudaramu. Maknanya duduk dengan kita, menjadi perisai kita, menjadi senjata pertahanan kita. Dah, akhuka. Wa in khanaka, walaupun khanaka, dia mengkhianati kamu. Sebab kadang-kadang senjata makan tuang ni. Ada juga, maknanya kita ingat bahasa Melayu je, senjata makan tuang. Ni khanaka lah tu. Dia mengkhianati kita. Sepatutnya dia menjaga kita. Kita guna dia untuk menjaga kita. Tapi ada berlaku khanaka. Maknanya dia yang mengkhianati kita. Sama lah konsep dia. Orang Arab, dia guna pedang. Pak zaman ni kita guna kerih. Akhuka, saudara kamu. Dulu bawa sama lah, orang lama dulu tak bawa sama, kerih ada sama. Cuma sini nak khabar makna khianat tu. Maknanya sepatutnya mu jaga, kan? Sepatutnya mu jaga betul-betul dana awam ni. Tapi mu mengkhianati ini, mu merosakkan, memusnahkan. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, akhir-akhir zaman ni, lagi dahsyat, orang tak takut. Tak takut akhirat tu, tak takut, tak mikir. Kesenangan dunia ni sangat memperdayakan. Nak hidup senang, tak ambil susah, mudah je kan, mudah belaka. Akifuna itu orang yang beriktikaf. Akifuna orang yang beriktikaf. Isim fa'il. Al-i'tikafu fil lughah, i'tikaf pada lughah itu al-labsu, duduk. Al-labsu ni makna duduk untuk satu tempoh. Al-labsu, duduk. Wal-luzum, luzum ni makna dia lazim lah, melazimi, lama sikit. Itu makna i'tikaf. Bukan duduk bangun gitu, duduk bangun, tidak. Dia al-labsu ni dari segi maknanya dia duduk lama sikit. Al-labsu wal luzum, melazimi. Wa fi syar'i al-maksu, duduk sama. Al-maksu fil masjid lil ibadah, duduk dalam masjid lil ibadah.
Itu i'tikaf lah. Duduk dalam masjid untuk beribadah. Maknanya kalau duduk dalam masjid, dia sembahyang. Maknanya pada masa yang sama ada makna i'tikaf dalam tu. Kalau kira maknanya gitulah. Sebab dia berada dalam masjid untuk beribadah dengan niat lah, macam sekarang ya. Duduk di dalam musalla yang lazim dalamnya itu sembahyang jemaah 5 waktu. Sebahagiannya kata boleh beriktikaf walaupun tidak didirikan sembahyang Jumaat padanya. Ya. Tapi hak ramai sekali hak ada iktikaf di masjid, hak ada jemaah sembahyang Jumaat pun ada. Hududullah. Hudud al-haddu fil lughah. Hudud ni maknanya pemisah, sempadan, tegahan, cegahan. Itu makna hudud. Al-haddu fil lughati, al-hadd itu fil lughah, dari sudut bahasa ni makna al-man'u. Al-man'u, tahan, tegah, cegah. Itu al-man'u. Wa asluhu, asalnya adalah al-hajiz. Al-hajiz ini pemisah, penghalang, tabir. Itu makna perkataan asal dia. Baina syai'aini al-mutaqabilaini, di antara dua perkara yang berbeza, bertentangan. Itu dia pisahkan tu. Itu makna al-hajiz, al-man'u. Dia menghalang, mencegah ya. Itulah hududullah. Tegahan Allah, cegahan Allah, had, limit dia, pemisah di antara dua perkara yang berbeza. Wa summiyatil ahkamu hududan, dan dinamakan hukum-hukum itu sebagai hudud. Maknanya hukum-hukum hakam juga dipanggil sebagai hudud. Li'annaha, kerana apa? Kerana hukum-hukum itu tahjizu. Kerana hukum itu tahjizu bainal haqqi wal batil. Kerana hukum itu dia memisahkan di antara yang benar dengan yang tidak benar. Dia jadi pemisah. Hududullah, itu adalah hukum Allah. Hukum juga disebut sebagai hudud. Tilka hududullah, itu adalah hudud Allah. Jangan kamu melampauinya. Itu sempadan. Allah letak sempadan dia, ni hukumnya. Jangan kamu melampauinya. Yang membezakan di antara al-haq wal batil, hukum Allah, ketentuan Allah, had Allah, sining je, jangan melampauinya. Kemudiannya kita balik kepada sababun nuzuli. Ruwiya anna jama'atan minal a'rab, diriwayatkan bahawa jama'atan minal a'rabi, satu golongan daripada orang-orang Arab, sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka ini, golongan ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, macam mana mereka ini tanya? Faqalu, mereka ini berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqaribun,
Aqarib, adakah dekat Tuhan kami? Tuhan kami dekat ke? Aqaribun Rabbuna, dekat ke Tuhan kami ni? Fanunajihi, kalau dekat maka kita munajat je lah, cakap slow lah. Dah dekat. Segolongan Arab bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat ke Tuhan ni? Kalau dekat, fanunajihi, maka kita bermunajat je lah, cakap slow lah, minta secara perlahan. Am ba'idun, adakah jauh Tuhan ni jauh? Fanunadihi, maka kita seru, kelur, panggil. Sebab jauh. Kalau dekat, bisik je lah, munajat je lah, dekat. Jadi sebab dia. Sebab itu dalam ayat yang kita akan baca ni, ada kisah ni. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Nabi Muhammad mengenaiku, fa inni qarib, maka aku, sesungguhnya aku ni dekat. Ujibu, aku menjawab, da'watad da'i, seruan orang yang berdoa, ataupun doa orang-orang yang berdoa, permintaan orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Idza da'an falyastajibu li, maka hendaklah dia itu menyahut akan dakwah aku. Makna kita minta dengan Tuhan. Kita minta dengan Tuhan. Allah kata aku akan tunaikan. Tapi pada masa sama, kehendak, kewajipan kita ialah falyastajibu li. Jangan kita minta saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan Allah, kita nak Allah tunaikan permintaan kita. Tetapi pada masa yang sama, kita kena turut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni, yang kedua ni orang lupa. Nak hak dia je. Sedangkan Allah kata falyastajibu li, maka hendaklah kamu sahut akan seruanku. Seruan Allah apa? Iaitu beriman kepadanya dan taat kepadanya. Yang ni orang yang lupa. Ia minta dengan Tuhan. Tak. Tapi ia harapkan, memang kita minta, kita berharap Allah akan kabulkan. Tapi rangkap kedua ni, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itulah di antara yang disebut, yang menjadi sebab kepada turunnya ayat yang akan kita bacakan selepas ini. Fa'anzalallah, maka hak tadi orang Arab tanya ni, Allah dekat ke wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ke Allah jauh? Kau dekat kan bisik je, cakap slow-slow. Kalau jauh, maka kita akan keluar, panggil, seru. Keluar, masa Inggeris dah keluar tu. Call. Pandai orang Terengganu kan, keluar, ambil dia bahasa Inggeris. Call lah. I call you, I call you. Fa'anzalallah. Jadi sebab pertanyaan itu, fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ingat tu, falyastajibu li, maka hendaklah kamu sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepadanya, untuk taat kepadanya, dan untuk melazimi berkekalan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kamu mendapat petunjuk. Yarshudun la'allahum, moga-moga kamu mendapat petunjuk, menjadi orang yang bahagia. Jadi orang baca ayat ni jangan berhenti setakat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dah. Sebab ada sambungannya fal, maka hendaklah, fal yastajibu li, hendaklah mereka ini menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, seruan beriman kepadanya, taat kepadanya, dan berkekalan istiqamah dalam kedua-duanya. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk, menjadi orang yang bahagia. Dari sekadar itulah saja tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab.